Baiklah, teruskan bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan kita akan mengikuti satu segmen yang memang dinanti-nantikan ramai. Segmen pembangunan masyarakat membawakan tajuk Saya Bos, Kamu Angguk Saja. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia Puan Irnawati binti Haji Mahir, merupakan seorang pegawai pembangunan masyarakat. Dan beliau sudah pun hadir di studio ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa taala kabarnya wabarakatuh. ni hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tayyib. Tayyib. Sehat saja ya. Sehat. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syukran. syukur. Baik, saya angguk saja. Angguk saja. Dengar saja. Saya bos ni. Bos. Jadi dengan tajuk kita ni, saya bos kamu angguk saja. Bagaimana ni Puan? Apa ni? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nadira. Ngam. Ya. Muammar kena? Ngam. Bukan Walimul kan? Ngam. Okey, cuba praktis angguk. 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 Ya, Puan. Pandai? Ya, Puan. Okey. Saya bos. Ya. Kamu angguk saja. Ya. Cuba. Jadi Jangan ketawa. Jangan Angguk. angguk saja, please. I didn't say you ketawa. jadi atu tak sebenarnya. Puan. Atu kira sikit salah, Betul. sedikit lah. Saya harap penerbit okeylah dengan sketsa tadi tu. Dan penonton kita ni yang menonton masa ni, alhamdulillah. So alhamdulillah kita ni duduk di sini ni dalam keadaan yang sehat. Okay. And then sama macam kita ni di dalam konteks kita ni bekerja. This is kita ni memperkatakan mengenai di mana kita ni berada selain daripada di dalam rumah kita ni. Rumah kita ni yang pertama, rumah kita ni lah baiti jannati. Artinya bukan neraka, syurga tu rumah tu. Balik kerja, kiranya balik dari mana-mana kita ni mau, kita ni dalam rumah tu senyum simple, doi maum. You know, macam walaupun dalam keadaan yang stres, balik daripada kerajaan tu, we want to go home kita ni kepada rumah yang kita ni comfortable lah, kita ni selesa, kita ni mau senyum sampai ke malam, sampai mimpi yang baik. Okey, tapi ada tapinya ni. Kalau sekiranya di dalam sesebuah organisasi, okey, di dalam kita ni bekerjaan ni, kita ni tahu kita ni punya home is baiti jannati. Second home is kita ni punya kerja. Okey, walaupun sekiranya orang itu ia bukan bekerja dengan kerajaan, ia bukan bekerja dengan private sector, ia bekerja sendiri pun juga, ia tu sebagai bos je tu. Okay, and then ketani di dalam konteks berkenaan, konteks pekerjaan itu, ketani akan berjumpa dengan orang selain daripada dalam rumah tadi lah. Artinya orang lain yang mempunyai background yang lain, and then pengalaman yang lain, okay, cara pendidikannya yang lain, dan kemudiannya ranking yang lain. Okay, dalam ketani bekerja itu, ketani ada hierarki yang ketani memang perlu hormati. Okay. So ada bos. Bos satu kirakan bos ataupun bosnya. Macam mana ia akan memanggil bosnya ataupun tuan. Macam tu. So mereka itu adalah ketua ketani, di atas daripada ketani, orang bawahan-bawahan ni mengikut apa yang diarahkan. Okey, ataupun apa yang dinasihati oleh ketua kita ni. Okey, mana saja tiap ketua jabatan ranking mana satu itu adalah terpulang. Tetapi dalam ketani bekerjaan ni, ketani seharusnya bekerja samalah. Okey, the word is ketani bekerja sama. Kerana sepatutnya responsibility itu untuk ke penghujung apapun yang ketani mahukan di dalam sesebuah organisasi adalah sama di antara ketua dan juga orang bawahan. Maksudnya daripada atas satu sampai ke bawah tu, okey, walaupun pembersih sekalipun, dia still orang di dalam organisasi itu dan mereka mempunyai peranan mereka masing-masing, which is at the end of the at the end of the product atau kita ni mahukan sesuatu yang sebenarnya sama sahaja. Tetapi kan, ya ni, ya, saya bos. Okey, macam tadi bah, don't laugh Nadira. You should angguk sahaja. Saya cakap angguk. You see, so there's a kind of macam power abuse. Okay, jadinya saya ada power. You listen to me. Don't speak. Mungkin ada yang macam tu. Don't speak. Boleh. Sorry penerbit, sorry. So maknanya kadang-kadang dalam sesebuah organisasi itu,
kita ni tahu kita ni ada Muhammad cakap tadi, we have project. Okey. Kadang-kadang kita ni ada target. Target kita ni pun dalam organisasi kita ni ada yang short term, long term. Ada yang 5 tahun, okey, ada yang 10 tahun, ada yang the future. Macam itu. Tapi macam mana sebenarnya seorang leader itu, okey? Tapi ini boss, okey? So there's a difference between boss and leader. Tapi di dalam kita ni bekerja ni, satu bekerjasama is penting, and then leadership style ni adalah penting. Okey, macam mana cara seseorang ketua tu menangani dan juga memastikan bahawa semua orang bawahannya ni tetap bekerja sama. Itu sebenarnya adalah salah satu tugas seorang ketua, okey, ataupun bos tadi itu. Tapi, okey, apa yang saya maksudkan ni adalah apabila keadaan itu adalah authoritarian, maksudnya ia sentiasa betul. Macam mana kita ni akan menangani benda ni, perkara berkenaan. Okey, kan kita ni tadi kan mau balik ke rumah tu, kita ni senyum, simpul. Betul. Macam tu kan macam apa kita ni menyanyi, seiring dan sejalan. Seindah bunga di taman. Kita ni macam tu bah. Seindah bunga di taman. Tadi balik kata kan kita ni menyanyi. Betul. Tadi pun mikirkan, tadi syok lah bekerja tu. We want that. Tapi how do you sebenarnya dapat benda itu kalau sekiranya bos ni ia sentiasa mengarahkan sahaja. Kalau Nadira macam mana? Balik ke rumah macam mana tu? Jadi action sajalah, contoh saja. Walaupun jawapannya salah, cuba tak. Apa tu maksudnya kalau sekiranya bos begitu? Ya. Tapi kalau macam tu sebenarnya ianya tergantung kepada bagaimana kita ni mengendalikan emosi kita ni sendiri. Pasal sesuatu yang di luar zon pengendalian kita ni bukannya senang untuk kita ni kontrol. Mungkin dapat kita ni cakapkan macam seperti kita ni build a wall ataupun kita ni membina dinding kita ni tersendiri. Orang lain dia dapat kita ni tangani emosinya, tapi kita ni dapat kontrol ataupun kendalikan emosi kita ni sendiri. Okey. So, kalau sekiranya Muhammad, aku bertanya. Jangan tak panjang. Baik. Tapi saya ingin bertanya Puan. Ya, boleh. Ingin saya sentuh juga tentang bos ni. Adakah ianya memberi efek ataupun kesan yang mendalam kepada seseorang itu? Tadi kalau Nadira sendiri mengongsikan katanya kita ni build a wall. Tapi adakah kuasa daripada ketua tersebut akan memberi kesan yang menyeluruh, yang sukar untuk ia mungkin wall-nya tu nipis dari keratas saja olehnya. Jadi macam mana Puan? Macam mana ya? Okey. Okey. Alhamdulillah sebenarnya ia berkaitan, and which is my next point lah. Okey. Satu tadi we have a shared target sebenarnya. Okey, tapi setiap diri diri seseorang, okey, di dalam organisasi berkenaan dan setiap hierarki itu mempunyai peranan masing-masing dan peranan yang berbeza. Tapi yang Muammar tadi, apa efeknya kalau sekiranya bos tadi macam itu? Okey. So ini adalah implikasi positif. Tadi melihat implikasi yang positif dan implikasi yang negatif. Memang dalam keadaan macam mana pun memang ada dua kemungkinan. Okey. Yang Nadirah tadi, apa tu? It's like kita ni building our own wall. Ada orang jenisnya, ada pekerja jenisnya yang mampu berbuat berkenaan. Tahan lasak. Tahan maki. Mencet je tu rambut. Tahan lasak betul. Artinya macam mana pun keadaannya, ia tetap fokus kepada target yang akan dicapai tadi tu. And then ia akan, ni biar tanya, I set aside lah bos marahan ni macam mana kak. It's okay. Ia macam mana pun, macam mana, it's okay, fine. I know, I understand apa target. Some people are like that. Ada orang yang mampu. Tetapi, okay, bagi yang tidak mampu, sebab ramai yang berjumpa dengan saya sendiri, okey, ini saya berkongsi sajalah cerita-cerita daripada orang yang berjumpa dengan saya. Ada sampai ke tahap tidak dapat ini apabila negatif yang Nadirah tadi build a wall, because kita ni yang dapat kita ni control adalah diri kita ni. So whatever we cannot control, jangan tadi pikirkan. But some ini dapat berbuat demikian. Betul. Memangnya balik kerja, memangnya mikirkan cakap bosnya. Tengyang-yang macam bosnya tu di sini. Hey anu macam di sini bosnya tu bah. Yeah. Tarang. Jadi ini dapat kontrol. Yang dapat even dirinya sendiri yang dapat sampai ke tahap some of the cases ada mengalami masalah kesihatan mental. Okay? So some will develop anxiety.
Okey, cemas. Okey, Indah dapat. Asal mendengar bosnya, bos Muammar, ya Allah. Macam kan belusir ada je ya. Macam terkinjat ya. Macam itu karena ia Indah dapat. Ataupun ia jadi pendiam macam okey, jadi kepada trauma and then anxiety kadang-kadang berpaluh, kadang-kadang ia punya jantung atau macam orang berlari. Kalah saya. So, atau anxiety. Tapi ada je orang jadi sampai ke tahap jadi urinya. Naik urinya kita ni. Sebenarnya steady bah. Orang putih itu worry betul ya worry bah. And then sebenarnya ia berpunca daripada stres kalau sekiranya dalam pekerjaan, because work is our second home. Okey. Ambillah contoh macam tu. Work is our second home and then kita ni memerlukan kepada imbalan ni setiap setengah bulan and then hujung bulan tani memerlukan itu untuk meneruskan kehidupan tani. So I would say work itu is second home kita ni. And then work is second family kita ni. Tapi mun sudah kita ni jadi beruri, jadi stres di tempat kerja and then kita ni jadi depressed and then ada orang kedua-duanya sekali, ia pun anxiety, ia pun depression. Macam mana ni? Okey. So anitah impak yang negatif, okey, kesan tun tadi kepada orang yang Indah dapat menangani. Tapi kepada orang yang dapat menangani, ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Okey. And then kita ni Indah dapat judge orang kita ni Indah dapat ya tu siapa marah tu. Mana Indah macam tu? Ia je sendiri bah. Waktu bos ia ketik-ketik. Contohlah Muammar dari mana baik contohnya ni Jam kita bini So jadi macam dipersalahkan. Okey, tapi kadang-kadang sekarang ni lagi minta maaf kita ni pun bekerja ni online lah. Betul. And then sekarang ni waktu endemik ni pun masih kita ni mengelinga anak tani di rumah. Betul. Okey, so ni kita ni fikirkan seseorang atau perspektifnya sebagai seorang pekerja. Yang anda mendengar itu bukan apa anda mendengar, ia menganukan kelas. Okey, ni linknya. Ani babah sen. Ani laju. Cuba bunga ni kakak tu lagi. Sudah kita memikirkan di sana. Mana lagi bosnya? Muammar mendengar kau tak? Nya. Macamnya orang, ya Allah, where's the lifesaver? Mana tesi Nadirah ni? Contohlah. Tapi ialah perkara-perkara sedemikian yang boleh menjejaskan. And if you think about it dan juga para penonton kalau sekiranya seorang bos atau ia bukan mengarahkan sahaja tetapi ia mengatakan balakasta kita ni bincangkan and then suara pun suara yang cukup bertenaga and then cukup memberikan semangat, kesannya adalah kesan yang baik. Okay? Because ketani ni ada aura. Betul. Tani ada aura. Cuba tadi perhatikan kalau sekiranya tani berdua lah anda dirahat tani berdua dalam lift. Dah tu datang si Muammar, dia tadi terbunyi apa? Pasal orang lain kan? Betul. Tapi kalau sekiranya ia macam friendly, Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. You see, so the aura tu and then the ambience tu berubah. Betul. It's the same. Yes. So energi tu kita ni dapat daripada seorang ketua yang memang mantap lah, memang mantap dan juga boleh memberikan habis kita satu semangat, renjatan semangat yang habis kita tidak tahu dari mana, tapi it is called motivation. Baik Puan, sebenarnya anda pandai habis ni kalau kita ni berbincang tentang segmen masyarakat tani. Memang banyak ni sebetulnya. Tapi masa tu tahu tinggal 5 minit lagi. Jadi mungkin Puan kalau di kesempatan ni berikan orang mungkin ada nasihatlah kepada seseorang yang berada di sebagai bos ataupun sebagai pekerjanya ni juga mungkin ada cara yang terbaik dalam sama-sama kita ni menangani. Indah ada perkataan saya bos, kamu anggap saja ini. Bagaimana Puan? Betul. Okey. So sebenarnya yang penting kena dalam kita ni bekerja sama ni, satu adalah kita ni punya mentality juga and then jangan lupa bahawa dalam kita ni bekerja tu kita ni ada trust, kepercayaan. Apabila sudah seorang bos itu cuba mengarahkan and then Indah jom bagi guideline lagi, tambahan lagi macam itu, the trust won't be there. Okey, yang keduanya adalah komunikasi. Kalau sekiranya tadi Muammar diberikan berluang, bos, saya ni membagi alamat link arah anak saya, that will make a difference. And then yang ketiganya adalah konfrontasi. Kita ni jarang membuat di Brunei. And then kalau dibuat pun jadi kelait, karang kau cuma tu jadi kelait, karang pencitkan karang. Cuma tu jadi atau and then yang penting adalah reconciliation. Maksudnya ia adalah satu perdamaian di antara dua pihak ni. Mungkin bos satu macam tu kerana ada beberapa sebab yang
Mungkin kita ni orang bawahan belum faham. Tapi it's kebijaksanaan seorang ketua ATU untuk memaklumkan kepada orang bawahannya ni supaya semua orang ni sekata and then bekerjasama. Okay, and then the last thing yang bersangkut paut dengan apa yang belum pulang lastnya bersangkut paut adalah shared commitment. Maksudnya perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi itu jangan saya bos, kamu buat saja. No, don't say you do it. No, let's do it together. Itu yang kita mahukan. Mungkin itulah perbezaannya ya Puan, di antara bos dengan leader. Kalau Yes. bos mengarah saja, saya bos kamu angguk saja. Tapi mungkin kalau leader, kita ni angguk sama-sama kali. Kita ni mengangguk, geleng-geleng, macam itulah. Kita ni mengangguk sama-sama. Mungkin Boleh itu last? bezanya. Boleh, Ada silakan. last, okay? So, sebenarnya macam mana pun dan siapapun kita ni, dalam konteks pekerjaan manapun kita ni sentiasa memperingati dalam diri kita ni tu sentiasa untuk mengkekelak diri yang kita ni sentiasa dengar muhasabah diri, tani introspeksi diri, lihat dalam diri kita ni. Bukan orang bawahan saja ni bukan bos indah. Semua kita ni dalam any organisation. Okay, and then saya ingin memetik ini adalah sesuatu yang saya rasa menyentuh saya sendiri. Jadilah orang yang kehilangannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, kebaikannya diteladani. Semoga kita ni menjadi orang atuk. And then kalau sekiranya bis kita mempunyai masalah, 141 ada talian kebajikan, 145 ada talian harapan. Okay, and then unit sukarelawan, unit kaunseling dan sukarelawan di Japim 2333 141. Okey. Itulah ya sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan mengenai dengan tajuk kita ni hari ini. Saya bos, kamu angguk saja. Tapi kita ni indah, kita ni sudah mempelajari ada perbezaan antara bos dengan leader sebenarnya. Kalau bos kamu angguk saja, tapi kalau leader kita ni angguk Kami sama-sama mengangguk lah. Angguk sama-sama. Jadi Itulah sebenarnya ya. bebanan ataupun projek berkenaan ataupun apapun kerja itu memang sama-sama akan ditempuhi. Betul. Cuma Shared ada commitment. perbezaan daripada tanggungjawab seorang-seorang itu. Jadi kepada habis kita juga kami harapkan apapun perkongsian daripada Puan Erna tadi memberikan semangat dan juga motivasi kepada kita ni. Kata-kata yang cukup menarik daripada Puan Betul. sendiri. Kita ni memang mahukan seseorang untuk ataupun semua orang untuk mengingati kita ni kepada suatu perkara yang positif ya. Ada sebenarnya sejajar dengan quote ataupun terma dalam bahasa Inggerisnya, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Itulah kita ni sebagai sebuah shared commitment, komitmen bersama untuk mencapai matlamat sebuah organisasi tersebut. Betul. Jadi ribuan terima kasih ya kami ucapkan pada Sama. Puan berkesudian datang menceriakan lagi Yalah. rancangan Betul ramai kan ambil pagi ni. belakon cakap. Awak mana tahu. Ya, tak? Dengan tajuk kita ni, saya bos kamu angguk saja. Betul. Satu pengisian yang amat menarik, banyak sebenarnya kami pelajari ya. Jadi insya-Allah kita akan bersua lagi dalam kesempatan, mungkin dengan tajuk yang lainnya pula, lakonan yang lainnya pula mungkin. Boleh. Insya-Allah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.